Sastera epik, Hikayat Hang Tuah bab ke-7. Majlis berjaga-jaga dimulai dengan bunyi-bunyian dan permainan. Hang Tuah dan penjurit pun bertarung. Hang Tuah berjaya mengelak serangan penjurit hingga akhirnya Hang Tuah telah melompat dan memekis lalu menikam penjurit. Penjurit tersungkur mati. Telah memberikan anugerah dan persalinan kepada Hang Tuah di atas keberanian Hang Tuah menjaga keselamatan raja dari penjurit. Peristiwa amukan Temeng Sari penjurit Majapahit. Akulah yang bernama Temeng Sari, penjurit tua. Akulah Hulu Balang Raja Melaka. Syahadan akulah yang bernama Laksamana, Hulu Balang, pada tanah Melayu. Dan engkau siapa? Aksi 2. Hang Tuah melompat dan memarang Temeng Sari dengan keris panjangnya. Kena tubuh tersungkur, rebah tidak lut. Temeng Sari bangkit dan menikam-nikam Hang Tuah hingga melompat ke kiri dan kanan mengelak tikaman. Aksi 3. Firasat Hang Tuah. Hang Tuah berfirasat Temeng Sari lut mungkin kerana kerisnya. Hang Tuah merancang untuk memberdayakan Temeng Sari untuk mendapatkan kerisnya. Keris Temeng Sari lekat di papan kambi, dinding Paseban. Adapun keris ini anugerah kitalah kepada Kiai Tuah Titah Seri Betara. Raja Melaka bermohon kepada Betara pulang ke istana diiringi Laksamana dan segala pegawai. Adipati Jemaja dan orang Jemaja juga mengikuti Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah berasa sangat gembira setelah mendapat keris Temeng Sari. Keris aku sebilah ini 10 buah anak sungai Jemaja tiada kutukarkan. Tamat Hikayat Hang Tuah bab 7. Permata Sastera. Konsep sastera epik. Pertama, Sastera Pahlawan. 2. Menceritakan wira dan kepahlawanan bangsa. 3. Wira menjadi lambang bangsa dan keagungan budaya hingga menjadi sanjungan. 4. Sifat unggul kepribadian, ketokohan, kepintaran, kegagahan dan ketangkasan. 5. Hikayat Hang Tuah bab 7 dan 19 memaparkan kehandalan hak. Ciri-ciri epik Hikayat Hang Tuah. Bentuk. Pertama, bentuk prosa atau puisi yang panjang. Hikayat Hang Tuah 500 hingga 164,000 patah perkataan. Aksi wira, berani, tangkas dan bijaksana, dapat melaksanakan tugas yang luar biasa yang tidak mampu dibuat oleh orang lain. Wira, tokoh agung berkedudukan tinggi. Hang Tuah orang kanan Melaka, sering menjadi utusan. Kemasyhurannya sampai ke Majapahit, benua keling China, Siam, Rom, Arab. Ada unsur supernatural, melibatkan kuasa gaib dan sakti, sesuatu bangsa. Hang Tuah tokoh yang luar biasa. Latar, tempat dan peristiwa di alam nyata dan alam kayangan, Majapahit, benua keling, dan China. Kepentingan karya dalam konteks masyarakat Melayu tradisional. Pertama, menanam semangat ciptakan negara bangsa dan agama.
Sifat kepahlawanan menjadi dorongan kepada masyarakat, memupuk semangat berjuang mempertahankan kedaulatan raja dan negara dari sebarang ancaman. 2. Sebagai lambang keagungan sesuatu bangsa dan negara atau simbol kedaulatan raja. Watak sebagai wira bangsa hingga menjadi sanjungan dan sumber inspirasi masyarakat kalayannya. Sifat tokoh yang berani, bijaksana, luar biasa dan lain-lain menjadi sanjungan masyarakat Melayu hingga hari ini. 3. Mengagungkan seorang tokoh pahlawan bangsa. Hang Tuah merupakan wira atau tokoh pahlawan bangsa Melayu yang menjadi sanjungan dan kebanggaan. Watak memiliki sifat yang unggul dari aspek kepribadian, ketokohan, kepintaran, kegagahan dan ketangkasan. Watak yang sempurna jarang dimiliki orang lain. 4. Sebagai alat sosio budaya masyarakat Melayu, sastra epik menjadi cerminan hidup masyarakat yang melahirkannya. Budaya yang terdapat dalam teks ialah aspek adat istiadat, kepercayaan, stratifikasi sosial, agama, interaksi sosial dan lain-lain. 6. Suri teladan peristiwa dalam karya menjadi contoh teladan yang berguna kepada khalayak, khususnya orang Melayu. Sifat taat, patuh kepada raja, berani, bijaksana dalam menyelesaikan masalah, berpandangan jauh, sabar dan lain-lain wajar dijadikan pedoman kepada masyarakat semasa menghadapi kesukaran. 7. Memupuk ketaatan dan kepatuhan kepada raja. Konsep masyarakat Melayu raja berdaulat tetap menjadi pegangan walau di mana sahaja. Keutamaan Hang Tuah adalah menjaga keselamatan dan kedaulatan raja, menjadikan watak epik seorang yang taat dan patuh menjadi panduan kepada masyarakat Melayu. Semangat patriotik, keberanian dan kekuatan seorang pahlawan Melayu itu Hang Tuah dalam membuktikan ketaatan kepada rajanya. Pertama, berani. Apabila berhadapan musuh, hendaklah mempunyai sifat berani. Walaupun berhadapan dengan musuh yang ramai, seseorang yang mempunyai sifat berani akan dihormati dan dikagumi semua orang. Seandainya tiada sifat berani, kemungkinan B tidak mampu berhadapan dengan musuh walaupun musuh lemah. Bijaksana. Bijaksana adalah sifat tajam pemikiran sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan berkesan dan mudah. Seseorang yang bijak akan dikagumi orang lain dan menjadi panduan di masa depan. Sekiranya seseorang cetek pemikiran, sudah pasti tidak dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna. Tangkas menentang musuh. Apabila berhadapan dengan musuh atau dalam situasi yang genting, maka ketangkasan dalam bertindak dan ketepatan membuat keputusan amat perlu. Ketangkasan iaitu pantas dan cepat dalam pergerakan ketika berhadapan musuh hingga musuh berjaya ditewaskan dengan mudah. Seseorang mahir dan cekap bermain senjata. Seseorang yang mahir ilmu kepahlawanan sudah tentu mahir dan cekap menggunakan senjata. Kecekapan menjadi satu kelebihan kepada pahlawan untuk menewaskan musuh dan sangat disegani orang lain. Berpengetahuan atau berilmu. Seseorang yang mempunyai ilmu dalam pelbagai bidang akan dihormati sama ada oleh pihak kawan atau lawan. Antara ilmu yang harus dikuasai untuk menjulang martabat seseorang ialah ilmu firasat, ilmu agama, ilmu tilikan, ilmu kepahlawanan atau peperangan. Taat kepada raja dan negara. Memiliki sifat nasionalisme. Taat wajar dijunjung tinggi kerana sentiasa menumpahkan taat setia kepada raja dan negara. Sifat ini dijelmakan melalui kepatuhan rakyat, mengalas tugas menjaga keselamatan raja dari ancaman musuh. Menghargai anugerah yang diberikan. Anugerah dan kurnia yang diberikan adalah atas jasa seseorang yang sangat dihargai dan istimewa. Seseorang yang berterima kasih dan berbesar hati atas anugerah yang diberikan cenderung merendah diri dan dihormati orang. Adat perkahwinan dalam Hikayat Hang Tuah Bab 7. Pertama, adat berjaga-jaga. Adat berjaga-jaga diadakan sebagai tanda majlis perkahwinan raja dimulakan. Adat ini diadakan oleh pihak pengantin perempuan dan pengantin lelaki dengan penuh adat istiadat. Majlis kenduri kendara diserikan dengan pelbagai permainan dan persembahan untuk memeriahkan majlis. 2. Menyediakan dan mempersembahkan belanja kahwin. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan dan mempersembahkan belanja kahwin kepada pihak perempuan. Belanja kahwin merupakan hadiah daripada pihak pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Belanja kahwin terdiri daripada emas, perak, pakaian dan lain-lain. 3. Mengarap belanja. Sesuai dengan majlis perkahwinan diraja belanja kahwin dan persembahan dihantar kepada pihak pengantin akan diharap penuh adat istiadat dan kebesaran raja. 4. Mengadakan jamuan diraja. Setelah hampir 40 hari adat berjaga-jaga diadakan, majlis jamuan diadakan bagi meraihkan pengantin. Pengantin dan para tetamu telah dihidangkan dengan makanan. Sambil makan mereka dihiburkan dengan bunyi-bunyian. Contoh. 5. Bermain permainan. Perkahwinan diraja diserikan dengan pelbagai jenis permainan dan persembahan bagi menunjukkan perasaan gembira. Persembahan tersebut diadakan bagi menghiburkan para tetamu yang hadir.